Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang adat istiadat masyarakat Melayu. Nama saya Fatin Nazira binti Zabidi, pemegang nombor matrik 196882. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan. Adat didefinisikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun. Asal perkataan ini adalah daripada bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan. Bagi makna istiadat pula, istiadat didefinisikan sebagai peraturan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau resam kehidupan sesebuah masyarakat. Pengertian istiadat ini dikatakan berkait rapat dengan pengertian adat, tetapi istiadat ini lebih tertumpu kepada hal-hal upacara. Bagi objektif kajian, kami telah mengenal pasti cara adat istiadat masyarakat Melayu, mengenal pasti kelebihan adat istiadat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu, serta menjelaskan pengaruh adat istiadat masyarakat Melayu. Bagi metodologi kajian pula, kami menggunakan kaedah kepustakaan iaitu dengan mencari bahan-bahan rujukan seperti buku yang berkaitan dengan tajuk kajian kami. Kami juga telah melayari internet untuk mencari beberapa artikel berkaitan dengan tajuk kajian kami bagi mendapatkan sumber dan maklumat tambahan untuk mengukuhkan lagi kajian kami. Seterusnya, Baiklah, saya akan teruskan pembentangan. Saya Anis Maisara binti Syahrul Nizam, pemegang nombor matrik 195915. Pada hari ini akan membentangkan objektif pertama iaitu mengenal pasti cara adat istiadat masyarakat Melayu. Baiklah, adat yang pertama iaitu adat perkahwinan. Seterusnya, ada empat tahap untuk adat perkahwinan iaitu adat merisik, adat meminang, adat bertunang dan adat nikah. Adat merisik ni iaitu permulaan untuk kedua-dua belah pihak iaitu belah keluarga lelaki dan keluarga perempuan untuk bertemu mata dan dan berkenalan antara satu sama lain. Setelah itu mereka akan pergi kepada proses seterusnya iaitu adat meminang. Adat meminang ni kebiasaannya diwakili oleh seorang lelaki daripada wakil lelaki daripada lelaki untuk bertanyakan sama ada pihak perempuan masih punya ataupun tidak dan bersetuju tak untuk berkahwin. Seterusnya mereka akan pergi kepada adat bertunang iaitu ataupun kita kata mengikat bahawa perempuan tersebut sudah menjadi tunangan orang yang akan dinikahi. Dan akhir sekali adat nikah iaitu perkahwinan lah. Seterusnya adat sewaktu dan selepas bersalin. Ada sebelum bersalin ada adat melenggang perut yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Kebiasaannya adat ini dijalankan pada seorang perempuan yang sedang mengandung genap 7 bulan. Ini bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi dalam perut dalam tempat yang sepatutnya supaya senang untuk wanita tersebut bersalin. Jadi banyak persiapan yang perlu disediakan untuk adat ini seperti 7 helai kain yang berlainan warna, 1 gantang beras, sebiji buah kelapa, beberapa urat benang, 1 batang damar, sedikit minyak kelapa, beberapa batang lilin, 1 tepak sirih dan juga pengeras wang. Ada juga yang katakan bahawa adat ini bertentangan dengan agama Islam tapi ia masih diteruskan oleh beberapa kelompok masyarakat Melayu. Seterusnya
adat selepas bersalin iaitu azan ataupun iqamat. Sekiranya anak yang dilahirkan itu lelaki, maka si ayah atau si bapa akan azan di telinga bayi tersebut. Sekiranya bayi tersebut perempuan, maka ayah akan mengiqamatkan bayi tersebut. Seterusnya akhir sekali iaitu adat kematian. Baiklah, benda pertama, adat kematian yang sering dilakukan oleh masyarakat Melayu iaitu menghebahkan kematian. Yang kedua, mayat tu akan diletakkan di ruang tengah dalam rumah dan dibaringkan serta ditutup dari kepala hingga kaki dengan sehelai kain. Terkiralah kain putih ataupun kain batik. Di hadapan mayat tersebut diletakkan sebuah tempat bara dan kemenyan untuk dibakar. Seterusnya, mayat akan dibersihkan melalui upacara mandi wajib kecuali mayat tersebut mati syahid. Jenazah akan dikafankan menggunakan kain putih yang mencukupi beserta dengan tali juga berwarna putih untuk mengikat, seterusnya mengukuhkan lagi balutan kain kafan tersebut. Seterusnya, mereka akan solat jenazah dan kebumikan mayat tersebut. Seterusnya, Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syairah binti Muhammad 96766. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang objektif yang kedua iaitu mengenal pasti kelebihan adat istiadat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Okay, pada hari ini kita akan lihat tentang kelebihan adat bersunat atau berkhatan, dan yang kedua kelebihan adat perkahwinan. Okay, seterusnya. Okay, untuk yang pertama, kelebihan adat bersunat atau berkhatan ni dia dapat memenuhi kehendak ajaran Islam. Adat bersunat atau berkhatan ini dilakukan apabila seorang anak lelaki itu sudah cukup umur di mana kebiasaannya berumur antara 10 hingga 12 tahun dengan bantuan Tok Mudin. Anak-anak yang bakal bersunat ini akan terlebih dahulu dimandikan, diandamkan dan dipakaikan pakaian cantik seperti pengantin. Kedua juga akan dilakukan dan menjemput saudara mara dan jiran yang terdekat untuk hadir. Okey, terdapat juga di setengah tempat anak-anak akan khatam mengaji Al-Quran terlebih dahulu. Hal ini dapat menunjukkan bahawa kelangsungan amalan ajaran yang diajarkan dalam Islam yang masih tetap diamalkan oleh masyarakat menerusi adat istiadat. Okey, untuk kelebihan adat perkahwinan, dapat meraihkan pasangan kedua-dua mempelai yang baru saja diijab kabulkan. Okey, adat perkahwinan ini merupakan antara adat yang sangat dititik beratkan dan kebiasaannya memerlukan modal yang sangat besar. Bagi adat bersanding, ianya dilaksanakan di atas sebuah singgasana bagi meraihkan pasangan raja sehari yang anggun dan kacak menggaikan busana mereka. Tetamu yang hadir juga turut disajikan dengan juadah makanan yang dimasak secara rewang dengan bergotong royong. Tujuan acara ini diadakan adalah untuk menghebahkan bahawa pasangan tersebut telah sah menjadi suami isteri bagi mengelakkan sebarang salah faham dan fitnah di kemudian hari. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah nama saya Nur Najah binti Muhammad Zamahuri, nombor meja 96646. Yang seterusnya, objektif ketiga iaitu pengaruh agama dalam adat istiadat terhadap masyarakat Melayu. Okey, terdapat 4 pengaruh, antaranya pengaruh Hindu. Dalam perkahwinan, sebelum pengantin lelaki dan perempuan disatukan, mereka akan dimandikan dengan mandian bunga bagi membersihkan diri dari pengaruh negatif dan sekaligus untuk menaikkan seri wajah sebagai pengantin. Contoh 7 bunga tu seperti bunga melur atau bunga kemboja, dan perahan limau nipis juga akan diletakkan dalam air yang akan dimandikan itu. Dan inai merupakan sinonim dengan masyarakat Hindu. Jadi pengaruh Hindu ni telah mempengaruhi masyarakat Melayu, iaitu malam berinai bagi masyarakat Melayu diadakan 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Masyarakat Melayu terkenal dengan adat berinai yang terbagi pada 3, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Yang kedua, adat melegam perut.
sebenarnya masyarakat Hindu ini mengamalkan adat melenggang perut, iaitu dengan semasa kandungan 7 bulan buah kelapa dan beras akan digunakan untuk adat melenggang perut. Jadi sebahagian masyarakat Melayu ada yang mengamalkan adat melenggang perut ketika usia kandungannya 7 bulan. Adat kematian pula, pengaruh Hindu yang akan menabur bunga di atas mayat sebelum dibakar telah mempengaruhi masyarakat Melayu yang menaburkan bunga-bunga seperti kemboja di rumah si mati dan di atas perkuburan si mati. Okey, yang seterusnya pengaruh Buddha. Agama Buddha mengamalkan adat merisik sebelum bertunang. Jadi ibu bapa pihak lelaki akan mengenal pasti latar belakang keluarga dan ciri-ciri wanita tersebut. Bagi ibu pihak lelaki, biasanya akan berjumpa secara personal dengan bakal pengantin perempuan dan dibenarkan untuk melihat tubuh wanita tersebut bagi memastikan kesuburan wanita itu. Contohnya macam melihat tapak tangan atau tunduk kaki wanita itu untuk memastikan kesuburannya. Sama juga kepada masyarakat Melayu. Adat merisik ini dilakukan untuk memastikan bakal pengantin perempuan tidak mempunyai sebarang ikatan dengan mana-mana lelaki dan mempunyai kriteria yang diminati oleh ibu bapa pihak lelaki. Semasa adat merisik juga, lelaki dibolehkan untuk melihat wajah perempuan yang ingin dikahwininya. Okey, yang seterusnya pengaruh animisme. Sebagaimana kita tahu, animisme ini merupakan agama yang tertua di alam Melayu dan merupakan agama yang menyembah roh nenek moyang. Jadi sebagai masyarakat Melayu sekarang ini masih mengamalkan pengaruh animisme ini, iaitu dengan menyajikan iaitu dengan memuja roh nenek moyang mereka untuk menghalau roh-roh jahat. Contohnya, mereka akan menyajikan sajian yang khusus untuk roh-roh yang dipuja seperti pulut kuning, telur rebus dan ayam kampung. Jadi tempat biasa yang dilakukan pemujaan ini ialah di tiang siri rumah, di sungai, di gunung dan di tanah perkuburan. Ada juga sebagai masyarakat yang masih mempunyai pawang atau bomo bagi menghalau roh jahat yang mengganggu keteraman ahli keluarganya. Jadi yang terakhir sekali, pengaruh Islam, iaitu mentahni atau membelah mulut. Sebelum kedatangan Islam, membelah mulut juga diamalkan oleh masyarakat Melayu, iaitu dengan meletakkan sedikit minyak kelapa di mulut bayi. Jadi selepas kedatangan Islam, pengaruh Islam ini telah mempengaruhi masyarakat Melayu, iaitu dengan mentahnik dilakukan mengikut agama Islam dengan adanya selawat, bacaan doa dan bacaan Al-Fatihah. Jadi membelah mulut bayi ini dengan menggunakan manisan seperti buah tamar yang dikunyah dan digosokkan ke langit bayi dan sebahagiannya masuk ke dalam perutnya. Yang kedua, adat cukur jambul. Masyarakat Melayu selalunya mencukur jambul ni biasanya di jambul depan hanya potong dan tidak mencukur sehabis mungkin. Jadi selepas kedatangan Islam, menurut Ustaz Azhar Idrus, mencukur rambut bayi yang baru lahir adalah amalan yang baik bagi membolehkan rambut bayi yang lebih sihat dan tumbuh dengan lebat. Jadi Islam menggalakkan amalan cukur rambut bayi sehingga botak supaya segala kekotoran yang keluar daripada rahim dapat dibuang dan bolehkan rambut baru tumbuh dengan sihat. Jadi kesimpulannya, masyarakat Melayu kaya dengan adat istiadat yang masih diamalkan sehingga kini. Malah adat istiadat juga masih diamalkan oleh golongan muda kini. Dapat menjelaskan pelbagai adat istiadat yang diketengahkan dan diamalkan oleh masyarakat Melayu. Harapan agar kajian dapat diperluaskan lagi dan dijadikan sumber rujukan pada masa hadapan. Itu saja. Terima kasih.